Tapi sahabat pernah tengok Nabi buat sekian-sekian. Dia ada dua jalur. Jadi bab ni kita sebutnya dia kembali kepada fadailil amal, kelebihan kepada bab amal. Boleh, tak ada masalah. Tapi nak jadikan ia satu hujah kemestian, kewajipan kepada semua individu tak boleh. Maksud fadailil amal lah. Saya nak cerita hadis marfu' ni. Contoh, kita baca Al-Quran sebab apa? Ia tanda syukur kita, ibadah kita, puji kita kepada Allah. Tanda ketaatan, bukan iman dengan Allah. Allah, aku baca Al-Quran ni wajib selamat alam kubur. Mana tahu anda? Tidak. Kita baca sebab apa? Ia menandakan kita melihat betapa besarnya keagungan Allah. Maka wajib kita baca. Disebut wajib tuntutan. Macam mana pun, atau bahasanya la budda, tidak dapat tidak. Baik, tidak dapat tidak, kena baca. Itu maksud dia, tuntutan kewajipan. Baik. Yang ta'alluq ilmu Allah dengan ketiadaan wujudnya. Tiada wujudnya bagaimana? Wujudnya mungkin itu seperti iman bagi Abi Jahal. Maksud bagaimana? Iman Abi Jahal disebut oleh musannif, dia bersifat ta'alluq suluhi qadim. Sudah patut dan pasti, sudah tidak ada dah dalam ilmu Allah bahawa iman Abi Jahal. Abi Jahal kan tiada ta'alluq ia dengan dia. Ta'alluq ia dengan dia, maksudnya tiada ta'alluq dalam sifat iman ini dengan dia, itu kepada iman Abi Jahal. Akan yang demikian ta'alluq itu ta'alluq tanjizi hadis, bukannya baru berlaku. Maksudnya Allah tanjizi hadis pun tidak berlaku. Sebab apa? Iman Abi Jahal ini dia bersifat suluhi qadim, maka tidak perlukan tanjizi hadis. Jadi perbahasan penggatnya tuan-tuan, perbahasan yang mana kita nak suluhi qadim ke tanjizi hadis. Ini perbahasan lah, rencangan. Di bawah itu ada kesimpulan disebutkan dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hak ta'alluq ia dengan dia akan sebagai ta'alluq suluhi qadim sekalipun. Maka dalam bab iman Abi Jahal ni, maka ia disebut ta'alluq dia ta'alluq suluhi qadim. Dan dengan inilah dihimpunkan antara khilaf pada keadaannya. Keadaannya dan ta'alluq itu makhluk ataupun tiada makhluk, iaitu ditentukan ataupun tiada ditentukan. Maka ditanggungkan yang pertama itu, yakni makhluk ditentukan itu atas ta'alluq suluhi qadim. Kalau ditetapkan, maka dia berada pada ta'alluq suluhi qadim. Dan yang kedua itu, yakni tiada makhluk ditentukan itu ditanggungkan atas ta'alluq tanjizi hadis. Wallahu a'lam. Ulang balik. Yang pertama itu bila mana ditentukan dia berada dalam ta'alluq suluhi qadim. Yang kedua itu ia tiada makhluk, tidak ditentukan, maka ia ditanggungkan atas ta'alluq tanjizi hadis. Faham ni? Dua bentuk dalam pemahaman berkaitan kepada suluhi qadim dengan tanjizi hadis. Maka kesimpulan disebut oleh musannif. Ini maksud dia. Maka hasil bahawa bagi qudrah itu dua ta'alluq. Salah satu daripada keduanya, yang pertama dinamakan ta'alluq suluhi qadim, dan yang keduanya tanjizi hadis. Tetapi musannif sebut bagaimana? Tetapi ini atas jalan ijmal. Ijmal ni maksudnya umum global. Faham ni? Umum global. Yang disebut suluhi qadim tanjizi hadis, ia segala-galanya disebutnya dalam ijmal, umum global, tidak detail lah. Dan ada pun atas jalan tafsir, atas jalan terperinci, maka baginya 7 ta'alluq. Ada 7 lagi tuan-tuan. Kita duk bincang pening suluhi qadim tanjizi hadis ni, itu jalan ijmal. Betul? Macam kita ni ada tak ada dulu? Ada, wallahu a'lam. Tapi ada kita, ia tidak bersifat ada. Sebab Adam ni tiada pada zahir dah. Jadi yang berlaku kita ni tanjizi hadis, lahir kita ni tanjizi hadis.
Walaupun perbahasan ulama khilaf, gahi kita ni tamyizi hadis ke suluhi qadim, dua pendapat lah. Disebut suluhi qadim pada, tamyizi bi hadis pada, dua bentuk. Maka disimpulkan dalam ta'alluq secara ijmal dalam sifat berkuasa yang Allah ini dua bentuk, suluhi qadim, tamyizi hadis. Ada kita dulu suluhi qadim, dulu dalam ilmu Allah dan alam itu ada suluhi qadim. Datangnya kita ni adalah tanjizi hadis. Sebab sebelum berlaku tanjizi hadis ni, boleh jadi ada satu ta'alluq disebut ta'alluq qabdah. Salah satu dalam 7 ta'alluq kita akan bincang selepas ini. Allah tahan, dia ada dalam Allah tu, Allah qabdah. Kan kita dengar ada pasangan tak dapat anak lama kan, qabdah. Allah tahan. Tak boleh nak kata oh zalim Allah. Kenapa tak bagi anak kepada aku sebagai itu kan? Tak boleh. Sebab kita memahami sifat berkuasanya Allah ni salah satu fungsi kepada sifat adanya qabdah. Allah tahan. Maka bila kita faham ada qabdah, ya Allah izinkan di sebalik apa yang ada dalam kekuasaanmu, wahai ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak ya Allah. Maka bila sangka baik tadi, Allah keluarkan insya-Allah. Sebab tu bila mana manusia mula sangka buruk, ya Allah bila ya Allah aku usaha macam-macam dah, tak ada pun usaha zahir pun buat, usaha batin pun buat ni, Allah Ta'ala macam-macam buat. Maka dia lahir sangka. Sangka ni masalah sebab sangka ni pada sifat hati, nafsu. Dia bukan pada akal, dia pada sifat hawa nafsu. Pada bila kita bincang hawa nafsu ni perbahasan tasawuf, bukan kawasan akidah, tapi dikaitan dapat. Bila mana tasawuf dia sebut hati ni hawa nafsu, sebab ia digoda oleh syaitan. Dibeli oleh syaitan. Mintalah kepada Allah, minta. Syaitan dia bukan suruh pada baik semata-mata, dia beli manusia ni dalam bentuk was-was. Bila was-was ada, dia akan pergi kepada zan, dia pergi kepada waham, dia pergi kepada sama-sama, dia pergi kepada syak. Syak yang pertama, yang kedua zan, yang ketiga waham. Kita pernah sebut dulu kan, ada syak, zan, waham. Kenapa Allah tak buat, tak jadikan, tak izinkan ada anak kepada aku lama 10 tahun tak dapat anak macam tu. Sebab apa? Sebab kita kembali kepada budaya ilmunya. Salah satu fungsi kepada sifat berkuasanya Allah itu adanya ta'alluq qabdah. Allah genggam, Allah tahan. Bila Allah nak bagi, Allah tahan, tak tahan. Tapi ada kelebihan sebenarnya tuan-tuan. Tentu kelebihan pasangan ada dapat anak dan juga meninggal semasa kecil sebagai itu. Itu kelebihan masing-masing lah. Allah tahan. Baik. Yang pertama suluhi qadim. Ta'alluq yang 7 ni lah. Yang pertama suluhi qadim, dan iaitu patutnya. Suluh ni maksud patutnya pada azali bagi mengadakan dan mengadamkan. Mengadakan siapa? Mungkin. Siapa mungkin? Kita lah. Kita, manusia, haiwan, pokok tumbuhan, dunia, semua berada dalam mungkin. Tapi siapa yang awal diciptakan itu khilafnya antara ulama. Batu perbahasan ini, siapa makhluk yang pertama, siapa yang diciptakan awal, yang pertama disebut sebagai ulama itu Nur Muhammad. Wallahu a'lam lah, perbahasan yang panjang lah tuan-tuan. Yang itu khilaf, itu kita bincang dalam sebutan lain. Dan yang kedua, keadaan mungkin itu pada barang yang lalu, yang lagi akan datang dahulu daripada wujudnya, di dalam genggaman kudrah, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau kehendakinya mengekal ia akan dia atas adamnya, adam tu tiadanya dia. Dan jikalau menghendaki ia mengadakan dia, mengada ia akan dia dengan dia. Dan iaitu setengah daripada beberapa bahagi ini disebut ta'alluq qabdah. Lepas kita bincang ta'alluq suluhi qadim, manusia sudah ada dah, tapi nak adakan, nak meniadakan zahir manusia ini ada satu tingkat lagi disebut ta'alluq qabdah. Allah tahan, Allah genggam qabdah ni, genggam boleh tahan, boleh Allah genggam. Dia bawa 2 tingkat, genggam dan tahan. Kita kata bagaimana, kenapa tak kaya-kaya? Tuan-tuan, dia semua berada dalam qabdah, genggaman. Kaya tak kaya kita sangka baik. Ya Allah, kaya kita sudah ada lama dah. Itu sangka baik ke tak? Sangka baik. Itu pergantungan kita kepada Allah. Allah sudah kurniakan rezeki kepada kita. Kaya ni bersifat subjektif.
Allah limpahkan rezeki kepada kita, tapi belum dikeluarkan sehabisnya. Sebab apa? Berada pada ta'alluq Allah. Lepas tu kita doa, ya Allah izinkan dengan kekuasaan-Mu, wahai ya Allah, limpahkanlah, kurniakanlah rezeki kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Itu maksud dia. Maka tak timbullah bahasa kalimahnya keluh, mengeluh, sangka, lama nak kaya. Allah, betul dia. Bila nak dapat 1 liter ni jangan tentu dah kata. Dia pun boleh. Betul. Jadi kita panjatkan doa, itu maksud tawakal. Saya betul seorang puan hajah. Saya temu cerita di antara Allah Akbar. Tak tahulah. Dia seorang puan hajah tak kerja apa-apa. Dia ada 8 anak, ibu tunggal. Suami sudah meninggal dia dalam 3 tahun yang lepas. Tak kerja apa-apa. Dia khidmat dia mengajar Quran secara bercuma. Tak ambil upah, tak ambil satu hati. Saya tanya dia, kenapa puan hajah Ustazah tak ambil ni? Saya kata, Ustaz, saya nak ambil apa-apa. Saya sudah cukup dengan apa yang ada pada saya. Saya kata, banyak benar dia salah ni kan. Saya kata, apa jadi keistimewaan? Dia kata, Ustaz, saya buat tak ambil upah satu hati. Saya boleh hidup dengan anak saya 8 orang ini dengan cukup baik. Sebab dia melihat bagaimana tawakal, kebaikan, yakin, percaya dia kepada Allah. Sebab dia melihat modelnya berada pada suami beliau. Suami sudah meninggal 3 tahun dah. Dia kata suami dia baik, Ustaz. Dia kata suami dia ni sifat dia, nak cerita panjang umur suami dia ni. Panjang umur ni bukan panjang umur tuan-tuan. Dia mati meninggal dalam umur 45. 45 ni muda kan? Kau tua dia. Muda lagi tuan-tuan, 45 hari. 45 muda je tuan-tuan. Saya pun bimbang, rasa 40 ni rasa bimbang tuan-tuan. Orang kata tua balik. Tapi orang kata 60 muda lagi kan. Allah Allah. Tak apalah, 45 meninggal sekali dalam 48 sebaya dan 27. Saya kata kenapa tak ambil? Saya lihat kebaikan yang ada pada suami saya. Allah panjangkan umur dia sampai ke hari ini. Jasa suami saya Allah balas. Lepas tu dia boleh hidup. Dia kata tiap bulan tak tahu siapa yang back in transfer bid dalam akaun saya. Dia boleh hidup. Sebab suami dia masa hidup dia selalu membantu kepada orang lain. Dia tinggal jasa tuan-tuan. Dia walaupun hidup dia biasa, sederhana, tapi dia tinggal jasa kepada orang lain. Masa orang lain susah dia tolong, dia dahulukan, menghormati kepada orang. Memang cukup baik. Tak terkenal pun. Tapi tuan, bila mana mati meninggal suami dia, banyak yang membantu. Sampai ke hari ini dia boleh hidup dengan sebegitu. Maka dia sebut kepada saya, maka apakah wajar kepada saya nak berkhidmat untuk mengajar Al-Quran, tiba-tiba nak ambil upah. Sebab dia boleh hidup. Baru ni cerita tahun lepas nak pergi rumah 45. Dia terdetik dalam hati dia. Nak ceritanya sifat tawakal sudah sampai dah. Betul tak? Maksud percaya sungguh-sungguh. Lepas tu beza iman dengan percaya. Iman daripada percaya dengan yakin. Dia beza dah. Percaya bersifat umum, yakin ni bersifat khusus. Dia contoh mudah lah nak cerita percaya dengan yakin. Baru ni ada seorang tuan haji datang jumpa saya. Dia bahawi pension perkhidmatan government sebagai pemandu. Banyaklah pengalaman dia buat kereta ni. Dia buat offer kepada saya, Ustaz, bosak ada rumah Ustaz, ikut Ustaz lah, jadi member saya tuan-tuan. Saya kata, saya tak ada duit tuan haji nak bayar. Tak apa Ustaz, cuma saya percaya dengan dia boleh bawa kereta tuan. Sebab dia ada pengalaman, tapi tak sampai yakin. Sebab dah umur 60 tahun. Mata dah kelabu kan. Tetap mata tak kelabu lah dengan 60 tuan-tuan. Bukan maksud batakan ketahanan, kekuatan, semangat dia. Betul. Saya kata wah dia duduk masjid tadi. Tak payahlah. Setakat saya ni boleh lagi. Betul tidur tepi jalan kata. Wah, nak cerita bagaimana? Beza percaya dengan yakin. Lepas tu dia suruh percaya yakin tadi. Sudah sampai yakin, dia tak heran dah. Mana-mana tuan dia pergi mana-mana, seperti mana Puan Hajah tadi, dia sudah sampai maqam yakin. Allah kurniakan rezeki kepada dia bila ini hisab tanpa disangka-sangka, tak tahu muncul daripada mana. Betul, Allah menolong hamba-Nya. Jadi tuan-tuan kena melihat satu bentuk. Sebab tu kita mengaji iman dengan akidah, melihat betapa luas dan besarnya kekuasaan. Salah satu kita bincang sifatul ma'ani, itu berkuasanya Allah. Tapi kalau kita mengimani kuasa Allah tapi ada percaya semata-mata, tidak sampai yakin. Sebab apa yakin tadi? Yakin itu lihat kepada perbuatan.
perubatan. Kalau tuan dengar kisah wali-wali Allah zaman dahulu lah, di Patani sebagai cinta, ada seorang wali Allah, dia tak semayang tempat dia semayang di Mekah. Orang kampung dia tanya, Tok Wali Allah Sayyidina Muhammad Sayyidina Tok Wali, nama beliau pun Tok Wali. Saya ingat kita baca kisah dia lah. Dia ni tak semayang di kampung dia lah, dia tak semayang Jumaat. Jadi orang kampung kan, kenapa tu tak semayang? Pelik dia kata. Dia kata aku semayang kat Mekah. Boleh percaya semayang kat Mekah kata. Dia tanya, sungguh dia kata. Ni kisah yang tuan-tuan kita dengar kata, ya tak ya, Allah Ta'ala. Sebab manusia ni Allah izinkan dia sudah berada pada tahap keyakin, tawakalnya kepada Allah, sudah sampai makrifat. Itu kisah luar biasa ni. Zaman kita pun ada tuan-tuan. Itu tuan dengar isi minyak kereta dengan air tuan-tuan. Betul? Tempat kita zaman tanah mari kita pun ada tuan-tuan. Betul? Di Sungai Udang, sebagai cinta. Itu juga berlaku kisah yang nyata diceritakan oleh cucu beliau tuan-tuan. Itu kisah yang betul tu. Tapi ia terbongkar bila mana sudah meninggal dunia lah. Dia tak cerita semasa hidup. Kok jadi taksub. Ustaz boleh isi minyak kereta dengan air ni. Macam mana nak buat Allah. Kalau isi kereta dengan minyak air, saya tak datang dah mengajar tuan-tuan. Waduh apa ini? Dan tidak senang kan? Allah Ta'ala. Contoh, nak ceritanya ta'alluq qabdah. Jadi kena ada salah satu fungsi ta'alluq, ada fungsi ta'alluq qabdah Allah Ta'ala, Allah Tengah. Kenapa tak dapat? Kita ditenangkan memahami sifat iman tadi, bahawa ada fungsi sifat ta'alluq qabdah Allah Tengah, Allah Ta'ala. Jadi jangan perlu kesah. Ini sifat iman yang mendamaikan, menenangkan. Kenapa belum ada lagi kejayaan? Ya Allah tak bagi kejayaan kepada aku. Kenapa kemenangan kepada aku? Sebab apa? Qabdah Allah Tengah, Allah Ta'ala. Sudah ada dah kemenangan, tapi belum zahir dalam kehidupan. Sebab apa? Iman yang tenang, aman. Kata kita ngaji Islam, taslim maksudnya aman. Aman tadi bagaimana? Aman tadi kita melihat kepada fungsi iktiqad yang dinamakan iman. Qabdah. Kenapa tak bagi kejayaan? Ya anak aku ni tak pandai. Tuan-tuan, Allah Tengah masa kecil dia banyak main. Masa dia besar dia dicuri. Termasuk qabdah. Allah izinkan. Sebab apa? Allah melihat sifat ibu ayah dia tak berhenti 10 tahun, 12 tahun masa kecil. Anak dia nakal tak nakal. Betul? Kata kita. Tapi masa besar dia dicurikan. Sebab apa? Usaha oleh ibu ayah jadi sentiasa tanpa henti berdoa kepada Allah. Allah izinkan. Allah izin. Betul. Tapi dalam awal-awal tu Allah kata Allah tahan. Kenapa anak aku tak aku pandai? Boleh lah kenal. Sekelas 40, dia nombor 40. Tidak tahu 40 kan tuan. Terkilah juga ibu bapa ni. Lepas tu kata, sebab tak ada soalan, Ustaz, anak saya tak pandai. Apa sebab tak pandai? Boleh nombor ujung-ujung dia tak tahu Ustaz. Saya kata itu biasa, dia kata memahami ta'alluq qabdah Allah. Ustaz nak faham akidah pula dah. Lepas tu nak faham ke mana tuan-tuan? Betul. Sebab manusia ini tidak berfaham kepada Allah. Saya kata Tuan Haji, kata bang, saya kata kadang-kadang Allah tahan rezeki kepada manusia. Bukan Allah zalim, tapi Allah melihat, Allah nak kepada sifat ibadah manusia. Bagaimana manusia boleh panjatkan doa. Macam kita boleh sesuaikan semasa ini, isu COVID-19 semakin tinggi. Allah mendengar dan nak mendengar dalam doa yang disebut oleh orang yang soleh. Betul Ustaz. Bukan setakat pastor suka dah. Tu jadi sifat, jadi sifat dulu kan. Tiba-tiba suka, happy. Jadi langgar SOP. Betul. Jadi tak bunyi dah doa Qulub Nazilah. Ni bawa ada balik Qulub Nazilah tuan-tuan. Dulu setiap kali semua ada Qulub Nazilah. Lepas tu dia cool down sikit, hilang Qulub Nazilah. Nak cerita bagaimana? Manusia bila rasa senang dia lupa dah. Itu Allah datangkan. Dia suruh kepada abang tersebut, kata Tuhan, dia kata Allah genggam. Allah tak bagi rezeki kepada anak, tapi boleh jadi ia satu bentuk Allah zahirkan kepada kita, ia bentuk ketaatan kepada Allah. Tapi puncanya adalah sifat ibu ayah tadi. Jadi teruskan berdoa.
Ada sahabat saya kenal, dia sudah doktor PhD. Dia ni duduk sekolah tak pandai, tuan-tuan. Lepas habis sekolah, duduk ambil SPM pun boleh pangkat 2 rasanya. Pangkat 2 boleh tahan. Pangkat 2 masuklah IKM. Bahkan IKM. Mula daripada pikat sikit, lepas tu pergi ambil diploma, masuklah IITM, masuk ijazah. Lama. Lepas tu ambil master, ambil PhD. Saya jumpa dia balik dalam 15 tahun kemudian. 15 tahun kemudian. Saya tanya dia dekat orang sekali. Habis PhD, tuan-tuan. Sekarang kerja di Kementerian Kesihatan lah. Alhamdulillah. Saya kata, saya dah fikir, tengok dia dulu tak apa jadi mana, tuan-tuan. Dia kata, sebab dulu saya cilik juga. Dulu saya cilik, tuan-tuan. Nombor besar je, angka 1 je, tuan-tuan. Tapi dulu, sekarang tolakkan daripada dia. Cintanya sifat rezeki ni pelbagai, betul. Saya kata, ia satu contoh itu masuk Allah qaddarkan. Dan hari ni pun, walaupun bidang dia bidang doktor yang PhD yang bersifat mechanical, yang akademisi lah. Dan hari ni pun dia sama. Sedangkan dia pun tanya saya, macam mana nak sama sudut bidang agama. Saya kata boleh masuklah master pengajian Islam. Sebab dia ada asas, dia sudut dia buat PhD. Akhirnya saya katakan buat permohonan, buat master pengajian Islam. Tidak khususan lah, tidak ada syariah, tidak ada usuli. Tuan tak boleh buat juga. Buat ambil pengajian Islam yang bersifat master. Sebab itu ambil yang kedua, ambil yang usul bersifat usuluddin, syariah dan sebagainya, kita boleh, tak ada masalah. Cumanya keseluruhan lah. Sebab keseluruhan tu payah, tuan-tuan. Bagi idea tu pandai lah. Baik, yang kedua tu qadar. Dan ketiga, mengadakan alih Allah Ta'ala akan suatu dengan dia pada barang yang lagi akan datang, dan iaitu setengah daripada segala bahagi ta'alluq dan jidi hadis. Apa maksudnya? Mengadakan alih Allah akan barang yang akan datang lagi, iaitu maksudnya mati. Mati. Allah akan jadikan, mengadakan alih Allah akan suatu dengan barang yang akan datang. Maksudnya tanjidi hadis, maksudnya contohnya mati. Kita belum mati lagi ni, tuan-tuan. Ke dah mati dah? Dah tak berlaku lagi mati pada kita ni. Berlaku mati pada kita, maka berada ta'alluq tanjidi hadis. Terlaksana. Tapi adakah mati itu bila kita meninggal tidak ditentukan oleh Allah? Sudah ditentukan oleh Allah dalam ta'alluq suluhi qadim. Cuma dalam satu tingkat tempoh masanya, bila mana berlaku, maka ia dinamakan ta'alluq tanjizi hadis. Bila nak meninggal, wallahu a'lam. Ada sahabat haji di minggu lepas, dia kata, Ustaz, saya umur 85 tahun dah. Dia kata, letih Ustaz. Minggu lepas, semalam dah. Semalam saya pergi ke Dengkir, kuliah paling jauh Dengkir, tuan-tuan. Pak Azad itu lah. Di kau Dengkir bagus kan. Jauh. Apa kata Ustaz datang lah, Ustaz datang. Tak apa. Kalau bagi minyak lebih sikit saya datang. Dia kata 80 tahun. Saya kata umur apa tu? Hanya 85. Dia kata saya ni dalam susuana rehat tunggu mati. Tunggu mati. Kenapa tu Haji? Ustaz pernah lah saya. Pernah hidup 85. Saya tengok dia kata, tu Haji ni pelik ni. Kenapa tu Haji penat? Entah masa baik mati senang sikit. Saya kata jangan minta mati Tuan Haji. Dia bukan satu kelaziman. Kelaziman kepada kita. Mintalah ya Allah di sebalik, sebab dia penat 85 dengan kesihatan dan sebagainya. Kalau tak pergi masjid, ini dia kekalkan momentum kesembuhan dia. Diuji dengan anak-anak cucu sebagai kita. Sebab saya kata, anak-anak cucu sepatutnya menjadi pembuat, pemangkin dalam kehidupan. Jangan bawalah datuk ekspor pergi shopping mall. Mintalah tolong tuan. Dia kadang-kadang pergi family day, janda baik. Pergi janda baik, kawasan berbukit, dia dah letih, penat kan tuan. Hilang dah. 1 hari 2 hari salat fardu berjemaah. Kalau boleh salat fardu di rumah dengan anak-anak cucu, boleh tahan lagi. Betul? Dia nak cover balik 40 hari yang dikekalkan salat fardu di rumah ni. Payah dah tuan. Betul? Saya kata sebolehnya buat satu bentuk pengasihan yang ia ada suatu manfaat lah. Allah Ta'ala kekalkan. Patut kena tasamuh qana'asu kepada yang lebih berusia
Dah tahu dia seperti itu, jangan bawa lah tuan-tuan. Kalau nak bawa sangat, membuat satu perisian yang baik. Dia, ibadah dia pun kita nak jaga, ibadah kita pun kita nak jaga. Wallahualam. Baik, itu mati. Dan yang keempat, keadaan mungkin pada ketika wujudnya itu di dalam genggaman qudrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau menghendaki ia atas mengekal, nescaya mengekal Allah atas wujudnya Allah. Dan jikalau mengkehendaki ia mengadamkan dia, itu meniadakan dia, nescaya mengadam ia akan dia, Allah akan dia dengan dia. Dan iaitu setengah daripada segala bahagian ini dinamakan ta'alluq qabdah. Yang keempat masuk pula ta'alluq qabdah. Contohnya di antara hidup dengan mati. Faham tak? Yang antara hidup dengan mati. Allah nak panjangkan hidup dia bagaimana? Allah nak matikan dia bila mana? Pada ta'alluq qabdah. Yang kita dah bincang tadi, ta'alluq tadi di hadis. Contohnya mati. Dia sudah ada, terlaksana dah mati dia. Tapi satu tingkat lagi, Allah boleh panjangkan umur dia, hidup dia tadi. Ataupun mati. Atau mati lama mana? Satu masalah lah. Hidup dia. Contohlah. Ataupun kita semuanya Allah kekalkan dia balas sesuatu yang tidak baik sebagai hidup. Atau yang alhamdulillah min zalik. Saya hari ni dalam 2 tahun lebih berkenalan dengan seorang BVIP Datuk. Dia selalu kalau ajak makan setiap bulan, bukan kedai yang biasa yang dia pergi ya. Dan saya tanya bil tengok bil dalam menu dia tu. Saya kata kalau makan setakat hari tu dalam 4-5 ribu tu, itu biasa lah. Saya termenung, Allah banyak juga makan sikit tu ni, daging sepotong kan tuan. Saya tak risau, ajak lah, saya tak ada salah. Tapi saya kata dia ada sesuatu yang dia tidak fikir bagaimana harta yang ada pada dia. Saya kata dengan saya ni, sekarang ini pada ada nak makan. Tapi nak cerita dia tidak boleh membina sesuatu kehidupan dia. Lepas tu penting sifat iman yang ada pada hati, memahami ta'alluq, memahami fungsi sifat ta'alluq Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Allah kekal dia hidup tu dalam keadaan seperti itu sebab apa? Adakah suatu bentuk keistimewaan yang membina kepada pahala, ataupun ia adalah disebut sebagai satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membina? Atau kita bimbang tu, bimbang dia juga lah, dia bertanya, Ustaz berapa zakat saya? Dia sama dia zakat dia hampir 1 juta zakat dia kan. Tu pun dia tanya, Ustaz saya nak buat apa dengan 1 juta ni? Saya kata Datuk bimbang apa 1 juta ni? Itu hak Allah. Datuk bimbang buat apa 1 juta ni? Betul? Tak nak bimbang. Tapi ada satu masjid saya pergi, kalau bincang bab fiqhul zakah tak selalu panah pun. Sebab apa? Bab keluar duit ni maju tuan-tuan, bukannya mudah. Dia jadi panah telinga, tak boleh dengar bab zakat. Betul? Dia bimbang, Datuk dia bimbang. Datuk saya kata 1 juta ni hak Allah. Yang saya bimbang, yang lebih daripada 1 juta, Datuk nak buat apa? 1 juta 2.5% je tuan-tuan. Banyak lagi tuan-tuan. Saya kata Datuk nak bimbang buat apa? 1 juta itu hak Allah. Ada asnah dia dah. Tentu dah nak bagi ikut dia lah. Menjadi agama nak bagi tuan-tuan. Saya kata dia lebih, Datuk nak bagi siapa? Kalau bagi kat saya 1 juta pun boleh tahan je tu. Sedih juga tuan-tuan. Sedih. Tapi tak bagi juga tuan-tuan. Macam salah je tu. Allah Allah. Kalau dia bagi, saya tak ada kuliah dia tuan-tuan. Sebab apa? Allah qabdah. Ta'ala qabdah, Allah tahan. Allah tak bagi. Kita minta tuan-tuan, minta rezeki Allah, ya Allah, ya Allah. Tak bagi. Tapi Allah bagi dalam bentuk yang berbeza, berlainan. Tidak, sifat manusia tak sama. Tapi nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat ketenangan. Tuan-tuan, kaya macam mana pun tenang kita nak. Miskin macam mana pun tenang. Pak hadis sahih menyebut biarlah dalam keadaan tenang. Fakir miskin pun dia ada ketenangan. Betul? Kaya macam mana pun dia ada ketenangan. Jadi yang payah nak ada tenang. Baik, yang kelima. Dan kelima, mengadamkan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan dia. Dan dia itu setengah daripada bahagi ta'alluq dinamakan tanjizi hadis.
Lepas tadi Allah kekal hidup dia ataupun Allah matikan dia, ada pilihan lah dua-dua. Maksud ta'alluq qabdah, maka dia berada pada yang kelima itu ta'alluq hatan bi hadid, maka matilah dia, mati. Dan keenam, keadaan mungkin itu pada ketika Adamnya sudah mati dah ni, di dalam genggaman kudrah Allah, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika mengkehendaki mengekalkan atas Adamnya tiadanya dia, mengekal Allah, Allah akan dia. Dan jikalau mengkehendaki Allah mengadakan, nescaya mengadakan Allah akan dia dengan dia. Dan iaitu setengah daripada bahagi ta'alluq qabdah, yakni genggamannya. Maksud bagaimana? Nak mati tadi, duduk dalam kubur tadi, Allah nak bagi azab ataupun tidak, Allah nak bentuk bagaimana, itu adalah berada dalam qabdah. Allah nak bagi azab dalam kubur ke, Allah nak tangguh azab di padang mahsyar ke, ia adalah qabdah. Itu masuk satu tingkat tempoh masa yang sesunya selepas mati. Betul? Qabdah. Lepas tu kita doa lah. Apa kita katakan ni? Sesungguhnya macam kita baca al-maut dengan izin Allah. Mudah-mudahan ia tanda umudiah pahaman kita kepada Allah. Puji Allah, Allah balas bila mana selamat daripada azab kubur. Tapi dalam bab kita bab meninggal dunia mati ni, saya katakan umat kita hari ini dihilang satu bentuk penghormatan kepada jenazah. Itu bagaimana kita masih hidup pun payah nak menghormati manusia dalam bab mencela, menghina sebagai itu. Tapi hakikat kita yang umat kita sampai mati pun dari jenazah yang tidak ada fungsi apa-apa pun suka mengangkat. Kita ambil gambar. Betul, ambil gambar letak dalam Facebook. Keizinan siapa? Kecuali ada keluarga yang izinkan. Tapi saya memahami keluarga pun tak izin, tuan-tuan. Bahawa ni musnid yang bernamakan Almarhum Syekh Husni Genting, kan? Pemegang sanad tertinggi di Asia Tenggara ni, tuan-tuan, yang meninggal di Indonesia. Pemegang sanad besar. Dia memang pada dia sepatutnya digelar sebagai musnid, pemegang musnid sanad-sanad tertinggi lah di Asia Tenggara ini. Dia meninggal dunia di Indonesia dalam bulan ini. Akhirnya ada ambil gambar. Sedang cerita ketika umat kita ni ambil gambar letak dalam Facebook. Keaiban manusia. Lepas tu kehormatan, memberikan menghormati kepada manusia ni, kita belah dua. Kita kata bagaimana dia Muslim, walaupun dia jahat macam mana pun kita hormatilah dia, selagi mana dia masih tertakluk dalam satu iman itu kepada Allah. Seperti mana nak Muslim, walaupun dia jahat macam mana pun kita hormati dia setakat kita mampu, sebab dia lagi tertakluk sebagai hamba Allah. Jadi tenang. Saya nak cerita rumah jangan sebelah rumah saya, Cina, saya cerita dah tadi. Yang hantar anak saya ke rumah, yang bulan lepas, tahun lepas, 2019, toko merah dia sembuh dengan. Satu petang saya balik, dia buang, dia pecahkan, dia buang. Saya tengok dia, heran, kenapa buang? Sebab sebelum ni dia bersembah benda tu, maka asap tu dia masuk dalam rumah saya. Jadi lemahlah saya ni. Sebab tu pukul 5 dia bangun pagi ni, 5 pagi dia bangun, dia semayang dah. Kita tak semayang lagi kan? Tak bangun lagi. Malu juga kan? Isi saya kerja, bangun lah. Orang sekolah semayang dah, kita tak bangun lagi. Malu kan? Betul? Saya tengok, tapi jiwa kita bertakluk kepada Allah. Kemudian Allah qabdah hidayah tadi. Jadi saya berdoa, ya Allah izinkanlah hidayah kepada dia. Satu tingkat Allah lembukan hati dia, Allah angkat, dia pecahkan toko merah dia, tuan-tuan. Jadi hari ini saya tenang. Tak sampai hidayah lagi, dia tak Islam lagi, tuan-tuan. Tapi kemungkinan insya-Allah tuan-tuan doa dia ada hidayah, Allah izinkan. Anak dia sudah terdetik dah. Sebab anak saya jaga, anak saya sembahyang, anak dia pun sembahyang juga, tuan-tuan. Akak takbir sama-sama walaupun suara pendek. Tak ada masalah, tuan-tuan. Ajar dulu kan, ajar dulu. Mudah-mudahan. Jadi Allah tarik dah tadi tak sembuh. Sejak daripada itu saya tak nak tanya dia macam mana dia sembahyang, dia tak jadi agama lain ke macam mana. Tapi saya melihat dia satu proses, satu proses Allah bagi kepada dia. Suci sedikit sikit, bersih, lama-lama dia akan nampak insya-Allah. Tapi kalau jiwa kita kata dia ni jahat dia ni, jadi apa?
Nata Cina ni tak reti. Lama-lama daripada lapas kita, hati kita, hati yang tinggi, yang angkuh. Betul di kanan tasawuf ni, angkuh hati tadi, dia akan mendoakan sampai bila pun dia tidak akan berada dalam sesuatu iman. Jadi sebab kita jadi asbab lah. Baik, wallahualam. Dan yang ketujuh, mengadakan Allah Ta'ala akan sesuatu dengan dia pada ketika bangkitnya. Bangkit bila mana? Berada di padang Masya Allah. Dan iaitu setengah daripada segala bahagi itu dinamakan ta'alluq tanjiri hadis. Dan diam oleh mereka itu ulama usuluddin daripada ta'alluqnya dengan sesuatu, kemudian daripada yang demikian itu. Isyarat dari Sofi dan ta'alluq tanjiri hadis Allah Ta'ala. Maka bila kita bangkit di padang mahsyar, maka berlakulah ta'alluq tanjiri hadis. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu. Habis 7 ta'alluq dalam sifat berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai 6 kali. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi